Boleh pakai skirt di hadapan mereka 12 golongan tersebut. Okey, yang seterusnya anjuran bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'a. Bertaubatlah kamu sekalian. Sebab apa Allah suruh bertaubat? Sebab mungkin sebelum ini kita free hair. Sebelum jumpa surah An-Nur, kita pakai baju tak cukup syarat. Tutup tapi macam balut. Tak cukup syarat. Jadi bila dah tadabbur surah An-Nur, banyaklah bertaubat. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita sebelum ni. Yang sebelum ni mungkin kita wanita yang menggedi. Sebelum ni kita wanita yang suka nak tarik perhatian. Akulah yang cantik, akulah yang paling slim, akulah yang paling wangi. Jadi bertaubat lepas kita belajar surah An-Nur. Kita tengok tunduk pandangan tu maknanya apa. Ghaddul basar, ya ghaddudna min absarihinna. Iaitu jaga pandangan daripada jangan memandang aurat orang yang diharamkan. Yang 12 golongan tadi tu jangan kita pandang dia. Hatta kalau terpandang pun cepat-cepat kita alihkan pandangan mata kita daripada mereka. Pandangan pertama rezeki. Pandangan kedua dah menjadi musibah. Rasulullah pernah tegur Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata apa, dia dah terpandang seorang wanita. Tak apa, pandangan pertama dimaafkan. Yang kedua tu dah jadi panah syaitan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzuru ar-rajul ila auratil rajul wa la tanzuru al-mar'atu ila auratil mar'ah. Seorang lelaki tidak boleh melihat aurat lelaki. Malah secara keseluruhan dia tengok lelaki pun tak boleh. Dengan nafsu. Kalau tak ada nafsu harus. Ini keringanan bagi orang perempuan. Boleh tengok lelaki tapi biasa-biasa. Tapi kalau bernafsu jadi haram. Tapi orang lelaki tak boleh tengok orang perempuan sebenarnya. Kalau tidak ada tujuan yang dibenarkan oleh syarak. Jangan saja-saja nak cuci mata, haram. Okay. Tundukkan, jaga pandangan mata kita daripada melihat perkara maksiat. Pertama tadi tengok lelaki tak boleh. Tundukkan. Yang kedua, tengok perkara maksiat. Sekarang ni lagi zaman media, zaman wayang, zaman TV, macam-macam. Kalau boleh tahanlah mata kita daripada tengok cerita Korea. Korea tu banyak maksiat. Tahanlah mata kita je tengok cerita Hindustan, banyak maksiat. Cium lelaki perempuan, la ilaha illallah. Jaga, ini dia ciri ahli syurga. Cakap memang senang nak jadi ahli syurga, rupanya banyak benda-benda yang kecil-kecil yang selalu kita terlepas pandang menyebabkan kita jadi berdosa. Jauh lagi lah syurga untuk kita. Setiap hari kita pandang maksiat, betul tak? Sebab itulah Allah suruh kita sentiasa bertaubat. Benda ni kita kadang-kadang tak dapat elak. Ni saya ni sesat lagi balik naik LRT. Sesat lagi. Lalu kat KLCC, la ilaha illallah, seket nampak pongkong. Telancang, saya anggap mereka telancang. Lalu KLCC tengok orang telancang aja. La haula wala quwwata illa billah. Itu yang di luar kawalan kita, balik lagi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Susahnya dah kita nak jadi wanita ahli syurga yang nak jaga pandangan mata kita. Okey, yang ketiga, menjaga aurat. Wanita ahli syurga sentiasa menjaga aurat. Auratnya apa? Aurat ni maknanya aib. Aib kita. Aib kita ni kita suka nak ditutup ke suka nak buka? Suka nak tutup kan? Jadi aurat kena tutup. Aurat seorang wanita terhadap lelaki yang bukan mahram, yang ajnabi, foreigner, ialah keseluruhan tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan. Biasa orang Melayu sebut tapak tangan kan? Salah tu tangan. Depan dan belakang ni tak aurat. Jadi orang Melayu selalu terjemahkan dan tapak tangan. Sebab tu selalu tulis tangan dan muka. Jadi pergelangan tangan ni semua tidak aurat. Secara majoriti ulama'nya mengatakan. Dalam solat kita bolehlah nampak ni. Sebab selalu bila kita baca kitab fiqh, tapak tangan tak betul. Sebenarnya dua-dua. Termasuk depan dan belakang. Jangan sebut tapak tangan. Sebut selepas daripada pergelangan tangan. Ni je boleh kita buka. Kalau baju yang besar 2-3 inci tu pakailah stongan. Stokin tangan macam-macam istilah sekarang Dalam menjaga aurat ni kena tutup semuanya melainkan muka dan tapak tangan. Dan dalam menjaga aurat juga yang pertama yang Allah beri perhatian, yang Allah tekankan kat sini,
Allah kata apa? Larangan berhias kecuali yang dibenarkan. Berhias maknanya bersolek. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kamu bersolek-solek bertabarruj. Bersolek bertabarruj orang Arab cakap. Seperti orang-orang jahiliyah. Ni orang-orang yang jahil. Jangan bersolek bergaya. Ni siapa yang pakai rincu merah-merah ni, padam. Dari jauh nampak dah macam apa nama kereta bomba lah. Tak apalah, pucat pun tak apalah. Yang penting Allah redha. Kan? Itu untuk kesenangan hati kita je, hati. Dia sebenarnya asas kita untuk aurat, asas kita berpakaian ni. Allah kata apa? Walibas taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itulah yang terbaik. Jadi nak pakai apa pun, pakailah yang penting aku ni dekat dengan Allah. Jangan kita nak pakai rinculan dekat dengan Allah. Tak. Nak keluar pakai rincu kan? Itu maknanya untuk apa tu? Untuk apa kita pakai rincu? Orang tengok cantik, manis. Allah tak tengok tu. Allah tengok hati kamu. Bagaimana kamu ikut luaran ni, apa yang telah Allah designkan untuk kamu, insya-Allah. Selamatlah kita menuju syurga Allah. Nah, ini perempuan, asasnya pada kita punya peribadi luaran, kita menjaga. Nak kita bab hati, insya-Allah boleh kita bab hati. Sekarang kita luaran kita ni yang Allah tunjukkan. Jangan pandai-pandai. Kita nak design kita macam mana. Dengan apa nama? Biru kat sini, celak tebal-tebal yang ada melentik kat situ sekarang ni. Jangan. Saya cakap secara terus terang. Untuk menyelamatkan kita semua. Untuk diri ustazah, anak-anak ustazah, anak-anak perempuan ustazah, dan juga muslimat. Kita nak masuk syurga sama-sama. Biarlah ustazah mungkin cakap pedas macam mana pun, terima. Inilah kata-kata yang akan menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu ayat muka surat 24 tu, memakai tudung. Allah kata apa? Wal yadribna bihumurihinna. Dalam ayat 31 tadi. Labuhkan tudung kamu ke dada-dada kamu. Tutup buah dada. Orang Arab tu dia tak tutup buah dada. Orang jahiliah dulu. Sehingga turun ayat ni. Dia suka pakai baju yang besar leher. Leher besar, jadi bila dia tunduk ni nampak kan? Nampak nurah. Nurah buah dada. Jadi turunlah ayat ni supaya kita labuhkan. Tutup kita punya mahkota. Kalau dah tutup juga, ternampak jugalah. Pakai tudung labuh pun nampak juga ustazah bonjol. Itu tak apa, itu di luar kawalan. Kita dah cuba sedaya mungkin. Di luar kawalan tak apa, ini memang saja-saja. Kan pakai tudung molek lah, tapi ke atas juga apa? Nampak juga. Lagi seksi sebenarnya. Yang pakai tudung ke atas ni orang akan tumpu situ. Baik tak pakai tudung terus. Orang akan tumpu kepala, tak tumpu ke buah dada tu kan. Wal yadribna bi khumurihinna. Ulama mengatakan labuhkan tudung kamu. Kalau boleh jangan nampak buah dada. Di depan, di sisi pun tak boleh. Kadang-kadang depan tutup lah tapi sisi nampak juga. Labuhkan, ya. Insya-Allah. Ini ciri-ciri yang Allah hendak. Seterusnya larangan mendedah aurat dikecualikan di hadapan mahram kita yang 12 orang tu. Muka surat 211. Bacalah. Adik-beradik kita, bapa kita, abang-abang kita, siapa lagi, perempuan sesama kita pun tak apa, suami kita. Kalau suami kita semua boleh nampak, semua boleh buka depan dia. Tapi dengan adik lelaki kena ada juga batasan dia. Walaupun secara umumnya adik-beradik lelaki boleh daripada pusat ke lutut. Tapi tengok keadaan. Kalau dalam keadaan fitnah tak boleh, kena juga pakai baju lah. Tudung tak payahlah, maknanya tutup tempat-tempat yang sensitif. Jangan di depan adik-beradik kita dan mentang-mentang tak aurat. Ingat depan abang kita, kita melintas depan dia dengan berkemban pakai tuala. Sikit je tuala tu kan. Itu fitnah. Sekarang zaman fitnah, kalau boleh jaga juga benda-benda macam tu. Sebab syaitan tu sentiasa gunakan pelbagai taktik supaya kita ni pergi ke kancah zina, na'udzubillah min dzalik. Sebab dah berlaku dah sumbang mahram adik-beradik berzina. Kakak dengan adik berzina, na'udzubillah. Sampai bersalin si adik itu. Sebab kes sumbang mahram ni cerita benar, bukan cerita reka-rekaan. Yang keempat, tidak menghentak kaki. Dalam ayat tu Allah kata apa? Wala yadribna bi arjulihinna. Janganlah menghentak-hentak kaki. Sebab apa?
liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna, untuk menarik perhatian. Mungkin dia ada pakai gelang kaki. Nah, kling-kling orang Arab jahiliyah kan disuka gelang kaki itu diuntak-untak supaya dengar kling-kling. Jadi menarik perhatian orang lelaki supaya tergoda dengan dia, tak boleh. Jadi tidak menghentak kaki untuk menarik perhatian, termasuk apa sahaja yang menarik perhatian. Dalam ayat ini, dalam kategori ayat ini, walaupun cerita pasal menghentak kaki, sebab kita ambil dia punya tujuan tu. Untuk apa yang menghentak kaki? Menarik perhatian. Jadi apa sahaja yang menarik perhatian, kalau boleh kita tutup. Apa dia menarik perhatian? Apalah rincu, cedok, sanggul tinggi. Tengok sekali tingginya, kan menarik perhatian. Lepas tu kasut tumit, ketak. Bukan tak boleh lah kasut tumit. Boleh letaklah getah kan. Saya kadang-kadang pakai juga kasut tumit untuk baju-baju rasmi kan. Tapi beli terus pergi hantar kedai supaya dia tampak, supaya tak berbunyi ketak. Apa lagi yang menarik perhatian? Wangi-wangi. Sepatu dah bau. Oh, ni pakai minyak wangi lavender ni katnya ni. Kan? Tak boleh. Wanita ni sangat Allah jaga. Rambu-rambu kepada orang yang tergoda dengan kita, kalau boleh tutup siap-siap. Apa lagi menarik perhatian? Warna-warna kadang-kadang pun kita kena jaga juga. Warna-warna baju kita. Jangan bling-bling sangat lah, bling sikit-sikit tak apalah. Fitrah wanita kan suka kan nak berhias, tak apalah. Tapi kalau orang sampai silap, sampai orang lelaki tertoleh-toleh 3 kali tu, jangan sebab kita ni menjadi sumber fitnah. Elakkan. Aisyah kata apa? Wanita yang baik itu wanita yang tidak memandang, juga yang tidak dipandang. Itu kata Sayyidah Aisyah. Jadi kita kalau boleh, cubalah kita tundukkan pandangan kita, dan kalau boleh janganlah kita nak glamour sangat, nak kenal sangat. Tak payah. Kalau terkenal kerana sebab-sebab untuk berdakwah apa semua, itu pun terpaksa. Tak terpaksa ustazah ni kan. Terpaksa lah sebab kita nak berdakwah. Memang tak ada niat lain kan. Dan ustazah pun tak banyak pun terima kalau berceramah di hadapan lelaki dan perempuan. Melainkan dalam keadaan yang wajib-wajib. Okay, secara umumnya garis panduan berpakaian, ni 5 ni mesti ada dalam ciri-ciri kita berpakaian. Mestilah menutup seluruhnya. Tak kisahlah nak pakai jubah ke, nak pakai pijak congsam ke, nak pakai sari, tak apa boleh. Tapi tutup. Al-Quran dia tidak ada design tertentu. Yang penting tutup semuanya. Nak pakai kebarung, kebaya, tutup. Mestilah longgar. Pakai kebarung, pakailah kebarung yang longgar. Pakai jubah pun kalau tak longgar, ketat, tak juga syariah compliant. Jangan nampak tubuh badan kita kalau boleh. Ketat-ketat pun tak selesa juga tak pakai ketat-ketat. Sehingga menonjolkan susuk dan lekukkan tubuh. Kalau tubuh cantik boleh tahan lagi kan? Okay, pakaian tidak nipis agar tidak nampak bayangan sama ada warna kulit atau bentuk tubuh. Tidak dengan tujuan untuk bermegah seperti memakai pakaian terlampau mahal, fashion dan warna yang ketara sehingga membezakan dengan orang lain serta menarik perhatian. Yang keempat, tidak menyerupai pakaian lelaki. Pakai seluar jeans. Bukan tak boleh pakai seluar, tapi biarlah seluar itu tidak nampak kita punya bentuk perut. Ataupun seluar yang duduk di bawah baju yang labuh, t-shirt yang labuh. Kita nampak wanita hari ni pakai seluar ketat, seluar legging tu, la ilaha illallah. Nak tengok pun geli. Ketul kita nampak. Pakai seluar yang besar tu, lepas tu di luar dia pakai yang t-shirt labuh sampai ke lutut pun tak apa dah. Bukan tak boleh. Malah digalakkan kita memakai seluar. Kalau bukan jubah, pakai seluar. Sunat tu pakai seluar kat dalam. Di pakaian kita. Okey, ini contoh. Bukan mesti contoh. Nanti batu tak takkanlah saya dah lama dah pakai budak sekolah je tak. Contoh. Pakailah apa saja, pakailah. Asalkan yang tadi itulah menepati 5 ciri. Pakai jubah ke, baju kurung ke, pakai. Saya tahu pakai juga kadang-kadang. T-shirt labuh, baju kurung dan sebagainya. Supaya tak nampak punggung kita. Kalau pakai jubah yang ketat sikit, kalau boleh pakailah tudung labuh yang tutup punggung. Ini contoh. Okey, yang seterusnya laju mempermudah berkahwin. Ciri-ciri seterusnya. Mudah berkahwin. Jangan kita ni
Muslimah ni muslimah yang berkat, yang cepat jodohnya. Yang lambat jodoh tak semestinya tak berkat. Tapi inilah dia punya asasnya. Cepatkan perkahwinan kita muslimah ni. Kalau kita ada anak perempuan, kalau ada orang datang meminang, tahu cukup solatnya, baik orangnya, terimalah terus. Tak payah nak cerewet sangat. Lepas tu letak hantaran mahal-mahal, tak payah. Kan inilah antara metod surah An-Nur untuk mencegah daripada berlakunya gejala yang kecil. Wankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Kalau sempit boleh kahwin lagi, tak apa, kahwin je lah. Orang keliling boleh sama-sama menderma untuk memudahkan perkahwinan. Mudah-mudahan satu hari nanti Allah akan luaskan rezeki. Iyakunu fuqara yughnihimullah. Jadi orang yang berkahwin ni cepat jodohnya, murah rezeki, insya-Allah. Nabi kata, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai orang-orang muda, kalau mampu berkahwinlah. Kalau tak mampu, puasalah. Dengan sebab dia tak berkahwin, dia akan buat maksiat, kan? Kita ni ada fitrah, kita ada gelora nafsu, kan? Jadi untuk tutup tu puasalah, ya. Okey, kalau tak mampu berkahwin, hendaklah menjaga iffah. Allah kata dalam ayat 33, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Dan orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk berkahwin, hendaklah mereka menjaga kehormatannya. Iffah. Apa makna iffah? Tahan diri. Kita semua ni kena tahan diri dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir penutup, wanita solehah adalah yang sentiasa bertaubat. Bertaubat nasuha. Dah buat, kita semua berdosa. Tapi ada ruang untuk kita bertaubat. Jangan ulang lagi dosa-dosa yang lalu. Kalau buat juga bertaubat. Sentiasa bertaubat. Sesungguhnya taubat itu adalah jalan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim. Sentiasa bertaubat. Manalah tahu, mudah-mudahan masa akhir hayat umur kita itu, detik-detik terakhir kita sedang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sedang berbuat maksiat. Nauzubillah min dzalik. Wanita yang baik itu untuk lelaki yang baik. Di dalam ayat dalam surah An-Nur juga, iaitu ayat yang ke-26. Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat. At-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibin. Yang buruk akan dapat orang yang buruk. Selalunya, lazimnya. Adapun kalau isteri itu isteri solehah, tiba-tiba dapat suami yang buruk, itu lainlah pula syar'i. Itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tak ada kan dalam Al-Quran. Asia dapat suami yang buruk, tapi tengok kecekalan di kesabaran. Akhirnya dia menjadi jiran Allah Subhanahu wa taala di syurga. Allah benakan dia satu mahliga yang indah di dalam syurga. Jadi untuk akhirnya dah pukul 2 ni, Ustazah ada sikit bingkisan supaya kita sama-sama menghayati ini, iaitu wanita di sebalik tabir. Maknanya wanita ni kena, kalau boleh jangan tunjuk-tunjukkan sangatlah. Jangan tunjuk sangat kita ni cantik, kita ni hebat. Biar Allah je tahu sifat kita ni. Wanita kalau boleh sembunyi-sembunyi. Nak bekerja tak apa, nak keluar tak apa, tapi ada dia punya batas-batasan. Ni nasyid ni Ustazah memang suka lagi zaman nak dara lagi. Nasyid ni. Good.
lagi di lain kesempatan. Dan mudah-mudahan kita semua ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi perhiasan syurga insya-Allah. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, pasti kita solat jemaah, ustazah minta maaf, ustazah kebetulan, ustazah cuti akan segera beredar insya-Allah. Allah maaf. Serahkan pada muslim majlis. Terima kasih kepada ustazah kita yang telah berceramah yang sangat banyak buku yang telah di-share. Baiklah, kita akan buka Q&A session. Pada sesiapa yang ada soalan, boleh ajukan. Okey, silakan. Yang kan tak ada soal jawab. Boleh buat. Ya, di zaman Rasulullah kan? Tadi dah terangkan Abdullah Ubay tidak dikenakan hukuman kerana Allah nak simpan hukumannya di akhirat kelak. Rasulullah sebab pada ketika itu Rasulullah adalah pemimpin negara Madinah pada ketika itu. Jadi dia sebagai pemerintah. Adalah ada dalam buku nanti baca kan. Okey, terima kasih. Ada lagi soalan? Tak ada Okey, boleh soalan. Jadi kalau kita sebetulnya saya kata tadi teras kita berpakaian walibas taqwa dzalika khair. Kan? Kita pilih warna tu pun yang terang-terang kalau boleh elaklah. Itu pun kalau sebenarnya terang lagi tu. Elok warna gelap-gelap, kalau tak boleh nak shining apa semula. Asalkan tak pelik. Mungkin warna tu boleh sebab dia sejalur dengan baju dia. Mungkin kalau warna oranye, baju merah pula. Kena pilih juga kesinambungan antara pakaian yang lain. Tapi kalau boleh ikut yang terang lah. Bukan yang terang, yang malam, yang hitam selalulah. Yang dalam sejarah ketika mana ayat hijab turun, ayat hijab turun di zaman Rasulullah dulu, semua muslimat seperti gagak-gagak hitam pada ketika itu. Menunjukkan maknanya warna hitam, warna gelap. Tapi dalam serta-serta kes warna hitam kadang menarik juga. Pakai hitam dalam keadaan buat muslimat tu dia putih. Muslimat tu dia putih tapi dia pakai hitam memang menarik. Jadi dia kena pakai hudah. Kalau timbul fitnah kenapa tutup muka dia? Dia ada tengok kita punya tepuk dada, tanya iman kita insya-Allah. Allah. Terima kasih Ustazah. Kita akan solat berjemaah Zuhur kat bawah ni. Kita yang di atas turun di bawah. Bagi siapa yang tak ambil wuduk lagi, bolehlah ambil wuduk. Sekian, terima kasih. Okey, Ustazah minta diri dulu ya. Tu bunyi apa? Ustazah ingatkan mikrofon rupanya mercut. Mikrofon. Sebab sibuk kan pancai dengan